Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Guys, hari ni aku akan kembali dalam rancangan cerita hantu. Semalam cerita hantu biasa je, tak cerita hantu sangat kan. Hari ni aku nak kembali dalam cerita hantu. Tapi hari ni pun cerita hantu macam semalam juga, macam biasa je. Tapi bukan macam semalam punya cerita lah, cerita dia lain punya. So guys, kalau korang nak tahu aku nak cerita hantu pasal apa hari ni kan, jangan lupa like, comment, share and subscribe. So jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng dan jangan lupa tekan butang like. Tekan butang subscribe dan butang loceng. Jangan lupa like, subscribe sebanyak 100k. So guys, sebelum aku akan cerita apa yang aku nak cerita hari ni, hari ni aku nak cerita pasal, tapi sebelum tu korang jangan lupa support aku sampai 100k subscriber. Aku nak sampai 200 subscriber saja. Tapi belum masuk 200 lagi. So aku nak sampai 100k subscriber je lah. So nanti aku akan bagi tahu 200 subscriber aku nak buat apa. So guys, aku tak nak bagi tahu lagi. So hari ni aku nak cerita pasal pasal kisah seram semasa zaman budak-budak. Zaman budak lah. Okay, kisah seram ni kalau korang nak tahu berlaku dekat mana, kena tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa subscribe YouTube aku. Thanks kepada yang dah subscribe YouTube aku dan dah singgah ke channel YouTube aku. Aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. So guys, okay, hari ni aku nak cerita pasal, cerita ni berlaku pada bulan puasa. Macam biasalah, aku akan baca di Google. So, nama pena aku Min. Nama penuh dia Min. Aku tak tahulah Min kot. Aku akan kongsikan kisah seram aku semasa budak-budak zaman ni. So hari ni aku nak cerita pasal kisah seram semasa zaman budak-budak dulu. Okay. So guys, kisah ni tak adalah seseram mana pun. Dari dulu hingga sekarang dah umur senja ni, baru 2 kali alami peristiwa pelik. Baru 2 kali dia dah alami peristiwa pelik. Aku tinggal di sebuah daerah di Sarawak. Dia tinggal di daerah Sarawak. Tempat aku ni dekat dengan sepadan Sipitang, Sabah. Okay, kepada korang yang tinggal dekat Sabah, sila komen di bawah. Aku selama ni dah cerita pasal cerita hantu dekat Pahang kan. Hari ni aku nak cerita hantu dekat Sarawak pula. Nanti Sabah, okay? So, tempat aku ni dekat sepadan Sipitang, Sabah. Ada yang tahu sepadan Sipitang, Sabah dekat mana? Sila komen kat bawah. Mana tahu lah korang tinggal kat situ lah kan. Aku ada 5 orang adik-beradik. Dia ada 5 orang adik-beradik dan dia anak yang sulung. Dia anak sulung lah maksudnya. Okay, pada satu subuh, sekitar jam 3-4 pagi, dia terbangun dari tidur oleh kerana susah melelapkan mata untuk ke dapur. Okay, untuk minum air suam. Masa ni umur dia 11 tahun. Kalau tak silap dia lah kan. Bila aku menjenguk keluar tingkap, dia tengok dekat luar tingkap, tiba-tiba dia ternampak satu benda bulat bercahaya terbang di atas langit. Apakah benda itu? Sebab kat sini tulis apakah benda itu. Aku tak tahu. Aku ingatkan bulan. Dia ingatkan bulan lah kan. Tapi takkan bulan pandai bergerak laju. Dia bergerak laju. Korang rasa apa benda tu? Bila aku tegur benda tersebut, tiba-tiba ianya hilang begitu saja. Bila dia tegur benda tersebut, benda tu hilang. Dan pandangan aku terus tertumpu pada bulan sabit. Aku ingatkan bertukar menjadi bulan sabit. Dia ingatkan bertukar menjadi bulan sabit. Rupa-rupanya bulan sabit terlindung di sebalik bola bercahaya. Korang pernah nampak tak bulan sabit berlindung di sebalik bola bercahaya? Kalau pernah nampak, sila komen kat bawah. Berkenaan aku mula rasa cuak.
meremang bulu roma. Tidak selepas itu, dia mendengar bapa dia mendengar ayah dia lah. Ayah dia dari dalam bilik sedang mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika ini perasaan takut mula merasukiku. Hairan juga tiba-tiba sahaja ayah dia membaca Al-Quran. Dia macam pelik, kenapa ayah dia tiba-tiba baca Al-Quran kan? Aku berlari masuk dalam bilik dan kemudian dia berlari masuk dalam bilik dan dia selimut menutupi sebuah tubuhku. Agak lama juga baru dapat lelapkan mata pada malam itu sebab dia takut punya pasal. Peristiwa kedua pula dia berlaku semasa bulan puasa. Tadi peristiwa yang pertama, sekarang peristiwa yang kedua dia berlaku pada bulan puasa. Masa ni dia berumur 18 tahun. Malam tu dia tinggal seorang di rumah. Dia duduk seorang-seorang kat rumah. Pukul berapa tak tahu. Kalau pukul 12 tengah malam, 2 pagi macam tu dah seram dah puasa. Malam tu dia tinggal seorang di rumah. Ayah dia dengan adik-adik dia tak ada sebab mereka ke surau untuk solat tarawih. Korang mesti pelik. Dia tak boleh solat tarawih kan? Dia tak boleh solat. Malam dia tak boleh solat. So jadi malam tu dia duduk dalam bilik nak tengok TV, tiada mood. Dia baring sambil baca buku cerita. Dulu phone Android belum ada lagi. Dulu phone Android belum ada lagi. Sekarang ni kalau boleh baring, buka phone dan main game atau buka Facebook atau lain grup WhatsApp. Dulu ada pun hanya phone murah nak call kawan tapi mereka pula tiada phone untuk menghilangkan rasa boring. Selepas itu, sedang aku sibuk membaca buku. Dia masa tu tengah baca buku. Tiba-tiba dia dengar tapak kaki berjalan dalam rumah. Dia dengar tapak kaki berjalan dalam rumah. Aku ingatkan ayah dah balik dari tarawih. Dia ingatkan ayah dia dah balik dari tarawih tau. Ayah dah balik awal juga ayah balik. Dia tanya dari dalam bilik. Tapi dalam bilik tu tak ada siapa yang menjawab. Maksudnya tak ada langsung lah orang dalam bilik tu. Ayah dia tak dengar suara dia. Bunyinya cukup jelas, bukan perlahan dan bunyinya juga kuat. Bunyi apa tu? Kalau korang nak tahu. Korang tak tahu? Bunyi seperti biasa orang berjalan. Biasalah rumah kayu. Rumah kayu. Rumah kampung. Maybe lah rumah kampung kan. Kalau ada orang berjalan, pasti jelas sangat kedengaran. Aku intai di sebalik lubang. Dia pun intai di sebalik lubang kecil di bilik dia. Bunyi tapak masih kedengaran. Tapi tak ada siapa yang kelihatan. Mungkin ayah dia dah balik dan terus masuk ke dalam bilik dia. Lantas aku keluar dari bilik untuk memastikan sesiapa yang berjalan dalam rumah. Aku terus menuju ke dapur kerana bilik ayah bersebelahan dengan dapur. Dia pun terus menuju ke dapur sebab bilik ayah dia bersebelahan dengan dapur. Dia tengok bilik ayah dia masih tertutup. Pintu utama pula masih tertutup rapi dan terkunci. Agak-agaknya siapa yang berjalan dekat dalam rumah dia. Cuba korang komen kat bawah kalau korang tahu. Walaupun bulan puasa ketika itu, dia rasa takut dan tak dapat dihalang. Dia mulai rasa seram dan mahu saja lari dari rumah. Lari keluar rumah lah. Tapi nak lari ke mana? Dia macam terfikirlah nak lari ke mana. Kalau lari ke rumah makcik di seberang jalan, risau benda tu mengikuti lagi. Dia takut benda tu ikut dia lagi. Masa tu dia berharap sangat ayah dengan adik dia dah balik. Sebab dia dah tak tahan menahan siksa ketakutan. Dia dah takut sangat-sangat kan. Badan dia pun dah mulai berpeluh.
Angin kipas pun tidak mampu menahan titisan peluh di badanku. Selang dalam 10 minum begitu, pintu diketuk dengan kedengaran suara ayah memanggilku. Alhamdulillah, aku menarik nafas lega. Dia menuju ke pintu dan segera membuka pintu. Bila ayah dia nampak wajah dia lain macam kan. Bila ayah dia nampak wajah dia macam ketakutan macam tu lah kan. Dia terus bertanya tentang ayah dia tanya apa yang telah terjadi. Dia pun ceritalah dekat ayah dia. Dia dengar ada orang berjalan di dalam rumah semasa tiada mereka, semasa diorang pergi solat tarawih. Ayah dia hanya tersenyum dan meminta dia untuk menyediakan makan malam. Semasa makan, ayah dia memberitahu mungkin bunyi tapak tersebut hanya khayalan aku sahaja. Selepas makan, dia dan adik-adik dia sambung tengok TV di ruang tamu tepat pada jam 10 malam. Mengarahkan kami semua masuk tidur. Aku ajak adik bosongku untuk menemani pada malam itu. Dia ajak adik dia tidur dengan dia. Siapakah yang berlega-lega di ruang tamu aku pada malam tu? Siapakah yang berlega di ruang tamu pada malam tu? Korang rasa siapa? Sehingga kini aku masih tertanya. Dia pun tertanya bunyi tapak orang berjalan tersebut. Okay guys, cerita dia sampai sini saja. Dah habis cerita dia sampai sini saja. So guys, kalau korang tak faham, korang boleh baca jelas kat Google. So guys, sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share, subscribe guys. Bye guys. Thanks for watching. See you next time video. Bye.